Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahfidh lahumā janāḥad dhulli minar rahmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Ya bunayya aqimus salāh wa'mur bil ma'rūf wanha 'anil munkar wasbir 'alā mā aṣābak inna dzalika min 'azmil umūr. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dhunubi yu'akhirullahu ma syaa minha ila yaumil qiyamah ila uquqal walidain fa inna Allah ta'ala yu'ajjilhu li sahibi fil hayati qabla al mamat. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan sahabat saya yang agak lama sekali kenal, Tuan Haji Muhammad Omar yang merupakan pengerusi kepada Surah At-Taqwa, staf akademik. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam yang mengimamkan kita tadi, Al-Fadhil Ustaz Azhari, Tuan Nik Hasif yang merupakan Bilal yang mengadunkan, melaungkan azan iqamat yang sebentar tadi kita bersama-sama dengan beliau dan mereka, kepada seluruh teman-teman yang berperanan menghidupkan surah At-Taqwa ni sejak dari dulu sampai sekarang, sampai renovation dia buat bangunan baru ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, saya tengok alhamdulillah surau ni, saya masuk tengok pijak kapet pun sedap, tengok kanan kiri pun sedap, tengok atas pun sedap. Dengannya 3 tingkat surau ni, alhamdulillah. Dan saya nampak cara susunannya. Bila saya tengok pandang kiri Quran yang disusun, tempat-tempat yang ada di sini, alhamdulillah semuanya teratur tuan ini. Inilah sebenarnya cara kita mengurus rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita belum cat rumah Allah dulu. Rumah kita belum dibaiki, toilet rumah Allah dibaiki dulu. Rumah kita yang sempit tak apa lagi, jangan sempit rumah Allah, besarkan rumah Allah dulu. Rumah kita tak ada kapetkan rumah Allah dulu. Rumah kita tak ada kipas, kipaskan rumah Allah dulu. Rumah kita tak ada airconkan rumah Allah dulu. Maknanya tuan-tuan dalam hidup ni bagi seorang Muslim, secara teknikalnya seorang Muslim tak boleh hidup tanpa rumah Allah. Secara teknikal, Muslim cannot survive without having a mosque or surah for themselves. Tak boleh. Sebab itu kalau misalnya surau ni tak ada, Tuan Haji Muhammad, kita nak jumpa kakak ni di mana? Kita nak dengar suara Allah di mana? Kita nak dengar kebesaran Allah di mana? Pagi-pagi lagi pukul 5, sekarang 5.17, 6.17 subuh pun lebih kuala 6.17, 6.18. Apa yang kita dengar daripada sini
Seluruh masyarakat ni di setapak garden dia akan dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tak ada lagi suara yang lebih hebat daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada. Bunyilah halalintar berdentum di sana, membelah langit halalintar itu. Tapi tak sama dengan hebatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara, runtuhlah tuan, gunung Everest tu boleh runtuh, tapi keruntuhan gunung Everest tak sama dengan laungan Allahu Akbar. Apa arti Allah Akbar? Allah Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha itu artinya incomparability, tak boleh dibanding. Maha itu bukan relativity, tidak relatif, sangat besar. Nothing can compare the greatness of Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Ambillah laut yang paling besar, laut Atlantik, laut Pasifik, laut Hindi, laut Caspian. Temukan laut ini. Allah jauh lebih besar daripada itu. Temukan seluruh bintang. Tuan nak tahu berapa banyak bintang ni di angkasa raya ni? Ada ulama mengatakan, ada pula mengatakan sebanyak mana pasir-pasir yang ada, begitulah banyaknya bintang-bintang yang sedang beredar di sistem galaksi. Hebat tuan-tuan baca. Berapa banyak semuanya ini tuan-tuan? Tak sama dia punya beratnya, kandungan makna dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah besarnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5:17, 6:17 minit, 6:20 minit akan besok kedengaran besok pagi. Saudara-saudara, kita tak nampak tuan, kita tak nampak seluruh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat yang di langit, malaikat yang di bumi, malaikat yang di langit ketujuh, malaikat yang sampai Sidratul Muntaha, malaikat-malaikat itu tuan sujud bila mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa bilangan malaikat? Ada ulama bagi tahu setiap satu titik hujan satu malaikat, satu titik hujan satu malaikat, satu titik. Bayangkan satu titik hujan sejak bumi ini dicipta oleh Allah. Begitulah banyaknya malaikat bila mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setengahnya rukuk, setengahnya sujud. Tapi teman-teman yang tinggal di kawasan ini, yang jiran kepada surah At-Taqwa, tak sambut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak melangkahkan kaki ke rumah Allah untuk bersama-sama rukuk dan sujud sebagai tanda menyambut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suami-suami perempuan mungkin tak datang menyambut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak perempuan selain daripada orang anak-anak tahfiz ni, tak ada. Mana ada anak muda yang nak datang tuan mengagungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar di rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni? Tak ada. Siapa yang tak ada? Anak kita tak ada. Anak tuan-tuan tak ada. Anak perempuan tak ada. Anak yang berumur 13 tahun. Anak yang berumur 13 tahun tuan-tuan, sampailah kepada 20 tahun tu tak ada. Saya nak pause sekejap tuan-tuan. Tuan-tuan dekat sana ni sekarang sedang kita edar, ini tidak ada paksaan. Siapa yang ada telefon dan ada kemudahan WhatsApp, siapa ada telefon tapi tidak ada kemudahan WhatsApp, tak payah isi tuan-tuan. Apa dia? Saya nak nama, nombor telefon. Untuk apa? Saya nak hubungi mereka, saya nak bagi apa yang kami ada, apa ilmu yang saya ada, apa ceramah yang saya ada, apa kuliah maghrib yang saya ada, apa kuliah subuh yang saya ada, apa kuliah duha yang saya ada, apa ilmu yang saya ada, apa buku yang saya ada. Tuan-tuan, tak ada paksaan. Tuan-tuan edarkan, tulis nama, nombor telefon, hanya telefon-telefon yang ada WhatsApp. Kalau telefon, hanya telefon tuan-tuan untuk panggil, untuk terima, untuk panggil tak payah.
Ya, insya-Allah. Tak ada paksaan. Nak isi sila, tak mau isi pun sila. Okey. Sedang diisdang, sedang diedarkan dengan pen dia sekalian itu. Sign. Okey. Balik dari itu tuan-tuan. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa lagi tuan-tuan? Selepas Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, tuan-tuan, aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Bayar tuan-tuan, naik saksi apa? Bukan naik saksi mahkamah, bukan. Bukan naik saksi kita buat ST, tuan-tuan, statutory declaration, bukan. Aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Betul ke tuan-tuan naik saksi itu? Perempuan, betul ke? Pagi-pagi yang bekerja tuan-tuan, pagi-pagi, minta maaf pagi-pagi yang bekerja tuan-tuan, dia masuk bekerja pukul 7, pukul 8 pagi, terus pergi. Nak mengelakkan jam, 5.30 mereka dah pergi, pukul 5.45 mereka dah pergi. Subuhnya entah di mana. Dia janji, aku naik saksi tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Disembah siapa sekarang tuan-tuan? Disembah tempat kerjanya, disembah ofisnya, disembah bosnya. Tuan-tuan bayangkan ya. Itu yang bekerja. Yang berniaga tuan-tuan, pagi-pagi lagi berniaga. Pergi ke pasar borong sana. Pergi pasar borong tuan-tuan. Pukul berapa orang pergi pasar borong? Pukul berapa orang pergi pasar borong? Pukul 3? Pukul 4? Pergi pasar borong boleh pukul 3, pukul 4. Tapi nak bangun tahajud 2 rakaat, usolli sunat tahajudi rakaatan lillahi ta'ala, tak buat. Pasar borong itu baca seolah-olah Tuhan mereka. Inilah dia. Saudara, sebab itu asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Yang saksian ini akan ditanya nanti di alam kubur. Besok tuan-tuan mati, masuk dalam kubur, letak di liang lahat, seluruh saudara-mara balik, tak ada yang tunggu kat kubur setelah dikebumikan. Anak beranak balik, adik-beradik balik, sahabat-sahabat balik. Habis saja talqin, semuanya balik. Orang yang terakhir balik, tuan-tuan, bila melangkah saja meninggalkan kubur 7 langkah. Orang yang terakhir 7 langkah meninggalkan kubur, maka turunlah 2 malaikat mendatangi orang yang baru, jenazah yang baru dikuburkan. Siapa malaikat tu? Siapa malaikat tu? Hai, bukan lagi. Apa soalan malaikat yang pertama? Marabuka, siapa Tuhan kamu? Ya Allah tuan-tuan, yang tak bangun keliling-keliling ni, bila dia sahurkan Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, tak bangun, dia tak boleh jawab soalan. Yang bangun tapi tak sembahyang, dia tak boleh jawab soalan itu. Yang bangun jiran masjid, tidak ke masjid, tidak ke surau, dia tak boleh jawab soalan itu. Yang tuan-tuan, yang hidup tak pernah duduk majlis ilmu macam ini, tak pernah duduk. Daripada wakil balik umur 13 tahun, sekarang umur dia dah 62 tahun. Tak pernah duduk dalam majlis ilmu 1 jam mendengarkan Abu Ustaz dan Ustazah kata mengenai sesuatu tajuk yang diberikan untuk dibincang. Tak pernah. Tak cuba bayang. Ada tak manusia tu dekat tapakan dia ni? Pasti ada. Pasti ada. Dan bilangannya bukan kecil. Bilangan orang yang duduk majlis ilmu, yang tak duduk majlis ilmu ni, Tuan Haji Omar, Tuan Haji Muhammad, kecil. Dan bilangan yang hadir ini only about 1 or 2% of the total population. Saya dapat survey dah 2-3%. Yang mana lagi? Yang 97%. Mana?
Kalau tak ada anak-anak tahfiz ni, berapa orang yang datang? Datang contoh, kalau tak ada anak tahfiz ni, berapa orang yang datang? Sini apartmen pun ada, kondo pun ada, kan? Rumah link house pun ada, rumah 1 tingkat pun ada, betul? Rumah 2 tingkat pun ada, surau 3 tingkat pun ada. Tapi iman tak bertingkat-tingkat. Keyakinan kepada Allah tidak meningkat-ningkat. Komitmen kepada agama Allah tidak meningkat-ningkat. Sembahyang menyembah Allah tak meningkat-ningkat. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku naik saksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Betul ke? Aku naik saksi Nabi Muhammad pesuruh Allah. Maknanya Nabi Muhammad menjadi pesuruh Allah, membawa mesej daripada Allah. Mesej itu terkandung dalam satu buku. Tuan, buku itu, saudara-saudara, berada biasanya kalau tuan buka dalam Quran, buku itu ada 604 muka surat, 114 surah, 30 juzuk, 6,236 ayat. Itulah mesej yang diberi kepada Nabi melalui Jibril untuk disampaikan kepada teman-teman, termasuk orang-orang yang tinggal di setapak kata. Mesejnya ialah mesej seluruh Al-Quran. Mesejnya ialah satu, sembah Allah. Bukan saja sembah Allah, sayangi Allah. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Apa mesejnya? Sayangilah Allah. Saya nak tanya perempuan di belakang. Perempuan dah kahwin 22 tahun. Bila suami kita sebagai ketua keluarga sebut kepada perempuan, kepada anak-anak, supaya seluruh penghuni rumah ini kasih kepada Allah, bila bagi tahu, saya nak post kepada para jemaah, when if you tell your wife and the children about our love to Allah subhanahu wa ta'ala, kita cerita tu, sayang pokok bunga, sayang buah mempelam, sayang kereta, apa lagi yang sayang? Sayang kasut pun sayang, sayang baju, semua sayang. Perempuan, sayang pinggan mangkuk, sayang periuk, sayang belanga. Tapi di mana sayang Allah? Serius tuan-tuan, di mana sayang Allah? Dalam seminggu atau sebulan yang lepas, saya nak tanya lagi perempuan, terdengar tak daripada mulut suami yang menjadi ketua keluarga menyebutkan, marilah kita sayangi Allah? Saya nak tanya, tuan jalan dalam hati, tak payah jawab dengan mulut. Bila perempuan tadi dah kahwin 22 tahun, dah melahirkan 5 orang anak, suami tak pernah sebut ahabba ilaikum minallah, sayangi Allah. Macam mana tuan-tuan ni? Sayang kucing dah sebut, sayang arnab dah sebut, apa lagi kita sayang? Apa lagi yang kita sayang ke rumah? Semuanya. Tuan-tuan, kat rumah semua kita sayang. Sebab kita kunci rumah kita. Rumah saya lah dah berapa kunci tuan-tuan. Kunci dikit, kunci di pintu, lepas pintu lagi di luar lagi, ada lagi palang. Rumah saya ada palang lagi. Pasal kita sayang segala-gala yang ada di rumah. Tapi palang itu tak menunjukkan saya sayang Allah. Rumah berpalang, sayang barang kita tidak dicuri, sayang barang kita tak diambil orang. Tapi palang itu tak menggambarkan yang kita sayang Allah. Saudara yang sekalian,
ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa lagi suruhan muazzin? Apa lagi? Nik punya suruhan. Mana nik tadi? Mana nik? Hilang lah nik. Ha? Kenapa dia pergi tempat perempuan? Apa yang nik sebutkan tuan-tuan ni? Laungkan tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu ya? Syarat jadi muazzin ni, yang pertama sekali dia mesti menyempurnakan tuntutan asas agama. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, suara yang paling apa dia? Merdu pun, tapi merdu sakit tak cukup, tapi dia boleh lontak, dia punya lantunan suara dia. Merdu je tak cukup, tapi lantunan suara tu itu yang penting. Dan orang nak azan ini sunat di tempat yang lebih tinggi. Sebab itu ada menara zaman Nabi di atas bukit. Sebab bila dia azan di tempat yang tinggi, macam mana pergi suaranya? Suaranya membuak-buak macam itu. Jadi nik melaungkan berikutnya, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Anak kita tak sembahyang. Apa Dr. Fadilah Kamsah kata? Tuan-tuan ada baca tak Dr. Fadilah? Tuan-tuan ada dengar tak video dia? Apa dia kata? 80% ke 90% orang Islam di Malaysia tak jaga solat. 80 to 9% do not observe prayers. Macam mana? Terus pergi orang lain datang tu, rumah kita saja. Terus pergi rumah orang lain, rumah kita saja. Anak kita semayang. Anak kita yang duduk tingkatan 5 sekarang duduk SPM ni semayang. Anak perempuan kita yang dah umur 26 tahun masih duduk di rumah, belum kahwin lagi, semayang. Kita pergi shopping, tuan-tuan. Kita pergi shopping kat Sogo. Daripada Zuhur sampai Maghrib, kita semayang Zuhur, semayang Asar. Kita makan kat kedai Tom Yum. Berapa banyak kedai Tom Yum dekat Setapak ni? Berapa banyak kedai Tom Yum? Dapat kajian tak? Lebih banyak lah. Tapi macam buka toki Tom Yum. Ada sikit. Ada betul. Ada banyak, bukan sikit. Dan saya tak boleh tengok, tuan-tuan. Saya sebut, saya tak boleh tengok. Tengah-tengah azan, tuan-tuan ada tengok, tengah-tengah azan, dia boleh bawa isteri dalam kereta, 4 orang anak, isteri dengan dia. Tengah-tengah azan keluar kereta, lalu surau ni nak pergi makan tom yum. Tuan-tuan fikir hati manusia. Ada tak orang macam itu? Pasti ada. Tak kaya kita pergi ke tom yum sekarang. Saudara, saya bersyarah kuliah ini setiap malam, almost every night, almost. Malam tadi kita bersyarah di Ampang Hilir. Tak mau sebutlah rumah siapa, rumah Big Shop. Perkara yang sama saya suarakan. Saya ingat kokoh mereka nak marah saya ke, tapi mereka alu-alukan apa yang saya sebutkan, kerana mereka tak boleh lari daripada, tak boleh sorok. Itulah yang sebenarnya kehidupan kita. Tak boleh sorok. Kalau saya katakan anak dara kita tak sembahyang, tuan-tuan nak sorok apa? Anak dara yang mana yang masih bekerja, tuan-tuan? Ada satu telkong dalam kereta, ada satu telkong di bilik, ada satu telkong di rumah. Anak dara yang mana buat macam itu? Bagi tahu saya. Inilah yang saya maksudkan, tuan-tuan. Seruan hayya 'alas salah tak terasa apa pun kita.
Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tuan Sayyidina Ali bila mendengar azan, Bilal ibn Rabah azan, tak sampai lagi hayya 'alas salah, baru Allahu akbar, Allahu akbar. Kadang-kadang pengsan Sayyidina Ali mendengarkan hebatnya Allahu akbar, Allahu akbar. Dia bimbang, sebelum azan ini Allah tarik umurnya, tak sempat nak datang ke masjid sembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah matikan dia sebelum azan habis diazankan. Kita macam mana kita? Terus saya tanya orang lain, tanya diri kita. Do we have the same consciousness? Do you have the same commitment? Tak mahu tuan-tuan ni. Saya cakap lebih tinggi sikit suara. Okey ke? Okey. Orang ni saya tak mahu. Boleh ke dia mahu tak? Okey. Orang ni tak boleh, dia kena mengapi-ngapi. Dia gurau je dia. Dia kalau saya syarah ni, kalau ada selit sikit ni, dia maklum lah tuan-tuan. Tadi sejak daripada pukul 7.30, pukul 7 keluar daripada rumah, balik tuan-tuan lah setapak ni macam mana. Pukul 6.30 pun sampai ke rumah, mandi-mandi tak dan, basuh setengah aja badan tak dan, pun datang tadi sembahyang maghrib bersama dengan saya. Alhamdulillah saya faham. Hayya 'alas salat, marilah kepada salat. Saudara-saudara yang saya sebut ni, besok kita mati di dalam kubur tuan-tuan. Tuan biasa dengar daripada ustaz-ustaz ni kan, ustaz-ustaz. Soalan mengenai ibadah dia ada, soalan mengenai akidah, soalan mengenai ibadah, soalan mengenai akhlak. Soalan mengenai ibadah yang pertama-tama ditanyakan ialah mengenai apa tuan-tuan? Solat. Ada orang ke tak ada? Ada. Surau ni kadang-kadang keras. Tadi saya tanya, tuan-tuan antara ibadat yang mula-mula ditanya ialah solat. Kalau solatnya lulus, yang lain semuanya lulus. Kalau salatnya gagal, yang lain semuanya gagal. Macam mana? Saudara, kepada tuan-tuan yang concern anak-anak dengan salat, tak pernah satu malam kita tidur dengan isteri, dengan suami. Kepada parent yang concern, yang tak concern itu saya tak kisahlah. Tak pernah kita tak cerita sebelum mata kita dilelapkan oleh Allah bersama suami isteri, di bilik yang sama, di tempat tidur yang sama. Biasanya kita cerita tentang anak-anak. Kalau yang concern tentang ibadah, kita concern anak kita. Tengok Yanti itu masuk hari ni dah 11 hari tak sembahyang. Biasanya berapa hari? 7, 8. Tapi isteri tadi mak dia bagi tahu ayah saya, dah 11 hari dah Yanti tak solat. Telekung masih lipat lagi ada dekat tempat telekung dia. Macam mana? Dia sakit senggukut ke? Tidak. Ada tak? Ada tak tuan-tuan suami kita malam-malam bercerita sebelum tidur anak-anak dari sudut ibadat? Saya nak cuba tuan-tuan nantilah. Banyak nak dengar sebut tentang kederhakaan anak-anak. Saya nak sebut sikit. Hayya 'alas salah, salat. Boleh tak saya baca sepotong hadis tentang salat? Man taraka as-salata muta'ammidan
faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Tuan-tuan di belakang, dengar tak? Dengar. Kalau dengar apa macam ni? Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Tuan-tuan takut ke perkataan kafir? Takut ke? Kafir ni bukan sama perkataan roti canai, bukan sama perkataan capati, bukan sama dengan perkataan mempelam, bukan sama dengan perkataan baju. Tidak. Kafir ni implikasi dia. Kalau betul-betul kafir, dia tidak mencium, tak masuk syurga punya, mencium pun, tak cium bau syurga pun. Tuan ulama kata, bau syurga ni, bau itu bau syurga ni, antara ufuk timur dengan ufuk barat ni sudah tercium bau syurga. Tuan, berapa ribu batu tuan? Berapa ratus ribu batu antara ufuk timur dengan ufuk barat. Cuba tetap fikirkan, naik kapal terbang berapa jam? Ambillah ufuk timur, kata ufuk timur yang ekstrim jauh dia, katakanlah Jepun, ufuk barat di sana di Amerika Syarikat. Naik kapal terbang sekitar dalam 21 jam. Ada jauh lagi kita boleh cium bau syurga. Punya hebatnya syurga. Perempuan tak nak masuk syurga. Tuan Haji Muhammad tak nak masuk syurga. Ni tak mau masuk syurga. Mana ni? Tak mau syurga. Saudara, balik dari salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa kontraktor kat sini? Ada? Developer tak ada? Tak ada? Takkan tak ada kot. Tak kisahlah. Orang yang buat renovation, yang kerja-kerja kecil dan sebagainya, tak apalah. Boleh tak kita pasang tiang? Boleh tak kita pasang dinding kalau tak ada tiang? Boleh tak kita pasang roofing? Roof, bumbung. Boleh tak kita pasang bumbung tak ada tiang? Tak boleh. Boleh tak kita pasang ceiling tanpa tiang? Tak boleh. Hatta we cannot do even flooring if you really don't have the pillars. Floor pun tak boleh buat. Jadi itulah salat. Itulah pentingnya salat. Satu lagi tuan-tuan dan puan, beza, pembeda. Tuan-tuan, pembeda. Dua benda tuan-tuan ya. Saya letak dua benda ni. Beza di antara iman dengan kufur. Beza. Beza di antara iman ataupun pembeda di antara iman dengan kufur. Saya tak pernah bersyarah lagi pegang macam ni tuan-tuan. Kat sini tak macam mana pula saya terpegang ni. Pembeda di antara iman dengan kufur. Salat beriman, tak salat kufur. Dah, bisa tak sekarang ni. Begitulah tuan-tuan. So jangan tinggal salat atas sebab apa pun. Jangan tinggal salat. Dalam kereta api salat, dalam kereta salat, dalam bas salat, naik kapal terbang salat, naik kapal laut salat, keduri kahwin salat, pergi shopping salat. Ayah saya Haji Ali bin Haji Omar, imam, guru agama dengan guru Quran. Mak saya guru Quran. Ayah saya bila jumpa anak saudara dia, khususnya anak-anak dia, saudara mara dia jumpa kita lewat dia saja, kelibat kita saja, nampak saja dia, nanti dia kata, nanti
Saya kata apa? Nanti. Dah solat ke belum? Dah baca Quran ke belum? Itulah solatnya. Daripada dia muda, dia tua sampai dia mati, bila jumpa dengan anak saudara, dengan saudara mara, bila jumpa dengan anak-anak dia sendiri terutamanya, soalannya dua. Dah solat ke belum? Dah baca Quran ke belum? Dah solat ke belum? Dah baca Quran ke belum? Akhirnya Hasan Ali ni, minta maaf tentang saya sebut diri saya, saya minta maaf sebut diri saya nak lapik. By product daripada itu, Hasan Ali rasanya tak tinggal solat, tak tinggal Quran. Saya wajibkan diri saya baca Quran dalam keadaan macam mana pun. Satu hari minimum 1 juzuk, kadang-kadang dapat 2 juzuk satu hari. 1 juzuk berapa muka surat tuan? 1 juzuk berapa muka surat? Adik, 1 juzuk berapa muka surat? 1 juzuk 20 muka surat. Kalau 2 juzuk 40 muka surat. Saudara, itu saya. Tapi saya nak tebus kawan saya. Dah lama saya tebus kawan saya. Dia meninggal umur 83 tahun. Pegawai tinggi kerajaan. Tuan-tuan nak tahu ya, dia kawan saya duduk di Taman Tun. Dia dah meninggal. Apa dia punya habit sehari-hari? Datang masjid, orang yang pertama. Meninggalkan masjid, orang yang terakhir. Betul? Dia punya habit, datang masjid, orang yang pertama. Meninggalkan masjid, orang yang terakhir. Habis dia semayang, dia mesti duduk solat. Macam mana pun dia duduk solat pertama. Pasal apa dia dapat duduk solat pertama? Pasal dia antara orang yang mulia-mulia datang ke masjid. Sebanyak-banyak yang saya tahu dia tak pernah duduk solat kedua. Tak pernah. Saya kenal dia agak-agaknya dekat 20 tahun. Tuan, apa istimewanya dia ni yang saya sebut ni? Habis imam sikit-sikit. Tadi bagus imam tu tadi. Ini imam faham tadi tu. Apa dia pasal? Imam Bazar dia faham. Tuan-tuan, dia pendekkan dia punya zikir dan dipendekkan dia punya doa sebab dia nak memanjangkan majlis ilmu. Dalam konteks malam ini, majlis ilmu lebih superior daripada zikir dan juga daripada doa. Majlis ilmu. Ini ustaz yang hebat. Kadang-kadang ada juga imam-imam kita menunggu sampai dekat setengah jam, tuan. Setengah jam. Kita pun kawan dah cuit sana, cuit sini. Itu kurang faham, imam yang kurang faham. Dah azan belum? Beri azan ke? Apa di sini? Di sini dia punya budaya dia betul. Beri azan. Terus. Saya dengar daripada Tuan Muhammad ni. Terus dia kata terus, kita teruslah. Walaupun ada bantahan. Okey. Saudara-saudara, tadi saya haraplah insya-Allah kita tak tinggal solat dan tidak tinggal Al-Quran. Jangan tinggal solat, jangan tinggal Al-Quran. Minta maaf tuan-tuan, saya minta maaf sekali lagi. Ayah saya bawa saya ke masjid sejak umur 6 tahun. 8 orang adik-beradik, 6 laki-laki, 2 perempuan. Yang laki-laki semua ni ke masjid. Semua 5-4, 5:30 pagi. Ayah saya akan ketuk pintu. Semuanya bangun. Saya waktu itu umur 6 tahun ke masjid. Minta maaf tuan-tuan, minta maaf saya cakap. Seingat saya lah, sejak umur 6 tahun sampai sekarang tak pernah tinggal solat. Saya belajar di Amerika, master's degree di Amerika, PhD di Amerika. 6 tahun setengah saya di Amerika. Di mana tempat saya belajar, satu tempat, ada tempat itu lebih tinggi daripada Kanada di Amerika, tapi dari peta je lebih tinggi daripada Kanada. Jadi dia punya salji 6 bulan dalam 1 tahun. Tuan-tuan nak tahu ya, ambil wuduk salji tu, ambil wuduk salji. Sembahyang tak tinggal, tuan-tuan, sembahyang tak tinggal. Saya nak cerita tuan-tuan ni. Satu hari kita pergi shopping di Amerika lah. Shopping, kita pergi keluar daripada rumah jauh sikit lah kan. Kita pergi bawa isteri, bawa kereta, bawa anak, shopping.
buat sembahyang jamaah takhir. Jam saya tuan tengah-tengah pergi shopping, kita tengok kita ke shopping tempat yang rendah sikit lah, yang murah-murah, yang mana murah tu kita itulah orang sana yang boleh beli, kita beli yang murah dia. Saudara-saudara tengok jam, betul-betul waktu asar, kita jamaah takhir, zuhur dan asar, waktu asar nak habis kira-kira dalam 35 minit lagi. Tuan-tuan dah tahu saya boleh bagi tahu sales supervisor tu masalah perempuan orang besar. Ma'am, me and my wife need to have a little space. For what? Oh, for what? Untuk apa? Ruang yang kecil ni. For us to perform prayer, our prayer. We are a Muslim, we have got to pray. I got another 35 minutes more to go, before the prayer time expires. I need to pray now. Can I have a little space? Dia pergi tanya dia punya bos tuan. Bos dia tuan datang jumpa saya. Okay, you want to pray? Dia pun tak tahu apa sembahyang pun. Never mind. Tuan-tuan, dia punya tempat-tempat baju tu kan, yang boleh tolak-tolak tu, dia tolak yang tempat baju tu tuan-tuan, buatkannya macam bilik kepada saya. Dan pengawal keselamatan tunggu dekat situ. Inilah rahsia tuan-tuan. Mak Saleh yang tak tahu apa pun hormat dekat kita. Pegawai keselamatan yang tak tahu apa pun hormat dekat kita. Mak Saleh yang lalu lalang tu tak tahu apa pun hormat dekat kita. Ini dia. Tak tinggal sembahyang. Satu hari saya dengan keluarga semua dekat lapangan terbang Paris Charles de Gaulle Airport. Kita nak naik kapal terbang ni, yang akhir sekali sebelum naik kapal terbang, dia panggil departure lounge. Tempat kita nak naik kapal terbang lah, itu yang terakhir lah. Sebelum kita tunjukkan tiket kita masuklah kapal terbang. Betul-betul tuan-tuan, boarding time, boarding, orang nak masuk dah ni. Saya boleh sembahyang dengan anak, dengan isteri, buat jemaah tuan-tuan. Dekat situ tu, dekat departure lounge tu, buat jemaah dekat situ. Anak saya boleh qamat. Tapi sembahyang tak tinggal tuan-tuan, sembahyang tak tinggal. Apa yang saya cerita ni bukan kehebatan Hasan Ali, tapi saya cerita ni kehebatan ayah saya. Kalau ayah saya tak ketuk pintu 5:30 pagi, ayah saya tak wajibkan umur 6 tahun pergi ke masjid, agak-agak tuan-tuan Hasan Ali akan bagi kuliah malam ni. Agak-agak tuan-tuan, dengan saya belajar di Amerika 6 tahun setengah, dekat 7 tahun. Tuan-tuan, malam tadi saya sebut dekat kuliah khas malam tadi, saya kata minum air alkoholik ni, minum air yang dilarang, minum air haram tu. Dekat 7 tahun saya ke Amerika, dalam kelas tu budak-budak minum, budak-budak ni, student ni, dalam beg dia ni bir. Selama je sama-sama minum sambil baca-baca. Hari Khamis menjelang hari Jumaat macam pesta dalam. Kita tak ramai tuan, kelas PhD ada 6-7 orang saja. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, 7 tahun, hampir 7 tahun saya di Amerika, yang saya ingat tak ada satu titik pun benda tu masuk ke mulut saya. Tak ada. Pasal apa tak ada? 6:30 dapat pukul 5:30 dan pergi masjid. Pukul 6 tahun, umur 6 tahun sudah disengit oleh ayah menunaikan salat subuh di masjid. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak bagi tahu untuk anak-anak kita. Tuan-tuan, saya ni counselor, marriage counselor 15 tahun. Saya tulis buku, tuan-tuan tahu berapa banyak saya tulis buku? Agak-agak berapa banyak saya tulis buku tuan-tuan? Berapa banyak tu? Agak-agak tuan lah 10, 30. Jadi saya tidak baca, saya tidak apa. Sebenarnya 40 tuan-tuan ni. Tak apalah, dia boleh 30 pun dah betul. Dalam satu, saya ingat pun tak berapa betul, ada error, memang ada 30, saya tahu ada 30. Kan 40 buku tuan-tuan. Dan ni ada buku, 3 buku yang terakhir. 3 buku yang terakhir, buku ke-41, buku ke-42, buku ke-43.
Dan buku ini tuan-tuan saya tulis. Buku ni Tuan Haji Muhammad saya cetak. Buku ni saya edar. Tak ada di kedai buku ni, saya edar selama 3 tahun. Untuk apa ni? Sebahagian kutipan ini untuk membina Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah, di mana Mukim Mempaga, Bentung, Pahang Darul Makmur, di tanah 7 ekar yang diwakaf, tanah diwakaf. Jadi saya, Yayasan Husnul Khatimah yang saya pimpin, dilantik oleh Majlis Agama Islam Pahang sebagai pemilik kepada tanah wakaf tu. Sekarang ni pemilik asalnya dah tak ada dah. Pemilik bila sudah diwakaf, nama pemiliknya ialah Majlis Agama Islam Pahang. Majlis Agama Islam Pahang melantik yayasan saya. Nama yayasan saya ialah Yayasan Husnul Khatimah. Yayasan Husnul Khatimah. Jadi saya tuan-tuan dapatkan buku ini. Sebahagian daripadanya saya masuk dalam tabung membina Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Yayasan Husnul Khatimah adalah pembangun kepada Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Jadi bila keluar tuan-tuan, keluar nanti jangan lupa tuan-tuan dapatkan ni. Tuan-tuan mesti dapatkan ini. Baca tuan-tuan, baca ni. Yang warna hijau ni. Tuan-tuan dapat, tuan-tuan baca. Saya tak perlu terangkan kat sini. Tuan-tuan baca. Kalau tuan-tuan nak menginfak, nak mewakaf, nak menzakat, sila. Kalau tak ada pun, kalau tak ada, suami tak setuju nak bantu, apa nak bantu Hasan Ali tu, tak payahlah. Okey, minta tuan-tuan doakan saja supaya projek ini menjelang 2026 akan berjaya dibangunkan. Apa yang akan dibangunkan di situ? 3 perkara. Pertama, pusat pengajian warga emas. Pusat pengajian warga emas. Nombor 2, pusat penjagaan. Tadi pengajian, pusat penjagaan warga tua. Nombor 3, kursus 5 siri. 5 siri. Siri 1, 1 minggu. Siri 2, 1 minggu. Siri 3, 1 minggu. Siri 4, 1 minggu. Siri 5, 1 minggu. Dia akan duduk di situ, disediakan tempat duduk istimewa macam hotel 3.5 bintang. Bukan hotel 3 bintang, 3.5 star. Dari segi dia punya comfort, kebersihan, tuan-tuan macam mana hidupnya, makanannya special disediakan. Tuan-tuan kepada mereka yang masuk dalam kumpulan fakir miskin, ini untuk apa tadi? Yang bunyi kamar, okay. Jadi tuan-tuan apa insya-Allah saya rasa tadi yang 10, yang 5 tadi, 5 modul. Apa tajuk 5 modul tuan-tuan? Modul 1 tajuknya mati mengucap la ilaha illallah. Tuan pernah tak ada kursus macam tu? Tak ada tuan-tuan. Satu dunia kita ada kursus macam tu. Mati mengucap la ilaha illallah modul 1. Mati mengucap la ilaha illallah modul 2. Mati mengucap la ilaha illallah modul 3. Mati mengucap la ilaha illallah modul 4. Dan akhirnya mati mengucap la ilaha illallah modul 5. Kalau kita ikut 5 modul ini, sama ada tuan-tuan, antara apa? Sama ada konsekutif. Konsekutif maknanya continuous, satu habis satu. Atau bila habis 1 minggu balik ke Stampak Garden, tuan-tuan, bila masa lapang datang sambung minggu yang kedua. Balik lagi ke Stampak. Duduk kat sini 3 bulan. Baru ada free. Continue minggu yang ketiga. Sampailah minggu yang kelima. Kalau sudah 5 minggu ikut cerita mati mengucap la ilaha illallah, yang pertama tergambar dengan terang dalam kepala kita apa dia mati mengucap la ilaha illallah. Nombor 2, terbayang dengan jelas kepada kita apa amalan pagi, apa amalan siang, apa amalan malam, apa amalan subuh, apa amalan sebelum subuh untuk mati mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terbayang jelas kepada kita apa dia? Bahawa untuk mengucap la ilaha illallah, sebagai suami, isteri kena mengucap bersama la ilaha illallah, anak kena mengucap bersama la ilaha illallah, mertua kena mengucap bersama la ilaha illallah. Apa dia? Dakwahkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sinilah tempatnya tuan-tuan. Nanti tuan-tuan akan tengok. Okey, 9 hari bulan ni, 9
hari bulan akan berlaku acara pecah tanah. Pecah tanah 9 hari bulan 3 ni akan berlaku, insyaAllah. Sekarang ada 4 mesin besar, mesin besar yang excavatornya, dumpernya, compactornya, semua ada sedang buat kerja tanah sekarang, insyaAllah. Jadi tuan-tuan puan, dapatkan ni, jangan lupa ni, dapatkan ni. Dan juga dapatkan tuan-tuan puan, insyaAllah tuan-tuan dapatkan nanti. Ni, ini kad saya. Tuan Haji Muhammad, ini kad saya. Kad saya ni, yang depan ni nama saya. Yang di belakang ni tuan-tuan ialah 6 media sosial. Tuan-tuan, tolong ambil ni nanti, tuan-tuan screenshot. Tahu screenshot? Screenshot. Lepas screenshot, sebarkan kepada semua konteks yang ada dalam telefon. Hantar supaya mereka dapat peluang untuk mengikuti program-program saya, program kuliah saya. Puluh-puluh kuliah, puluh pilih atau 20 pilih dalam Instagram, dalam Telegram, dalam TikTok, dalam Facebook, dalam YouTube. Saya berdakwah ni, Tuan Haji Muhammad, ada 2 cara. Satu namanya face to face, ni macam ni. Satu lagi online. Ini yang ni online. Jadi tuan-tuan perempuan ni dapat screenshot, sebarkan seramai-ramai mungkin, insyaAllah. Okey. Dan satu lagi tuan-tuan puan, insyaAllah yang akhir ni saya ingin menyebutkan tentang buku tadi. Buku tuan-tuan puan, buku yang ke-41 ni tajuknya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Saya tulis buku ni. Saya tulis buku ni nak bagi tahu pembaca-pembaca. Kena tahu, kena masuk dalam kepala, kena turun dalam hati. Tangan kena ada husnul khatimah, mata kena ada husnul khatimah, darah daging kena ada husnul khatimah, kaki kena ada husnul khatimah. Saya nak dalam keluarga kita mulai malam ini, husnul khatimah ni would become household words, would become household word. Khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Buku nombor 2 untuk anak-anak tuan-tuan. Mak kena baca, ayah kena baca, anak-anak kena baca. Apa tajuknya? Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Buku ni saya tulis tuan-tuan puan, ada 1 chapter dekat sini. Daripada 10 chapter ada 1 chapter namanya Anak Durhaka. Apa yang saya cadangkan? Malam-malam sebelum tidur, sikit aja, ambil masa, kumpulkan anak-anak bersama mak dan ayah 1 minit setengah aja. 1 minit setengah, 1 malam baca 1 muka bab anak derhaka. 1 malam 1 muka, habis 1 muka tidur. Besok sambung pula muka yang kedua, besok sambung muka yang ketiga, anak derhaka. Tetapi buku ni cerita sampai kepada peringkat saya nak bentuk anak saya, anak tuan-tuan jadi anak yang soleh, anak yang solehah. Saya nak jadikan anak tuan-tuan, anak saya anak yang soleh, anak yang solehah. Mati anak Adam, tak ada satu benda yang ikut masuk kubur. Yang masuk bersama-sama dengan jenazah nanti akan berterusan ikut mereka ialah 3 perkara. Apa yang pertama? Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, doa anak yang soleh dan anak yang solehah. Perempuan, yang ketiga yang ikut tuan-tuan nanti di alam kubur, doa anak yang soleh, anak yang soleh. Inilah bukunya. Sampai kepada peringkat saya tulis buku ni tuan-tuan. Tuan-tuan mati besok, jenazah tuan-tuan katakanlah dibawa ke surau ini tuan-tuan, yang menyebayangkannya bukan Ustaz Azhari. Siapa yang menyebayangkannya? Anak tuan-tuan yang menjadi imamnya. Sampai peringkat itu. Tuan-tuan mati nanti, yang memandikan anak tuan-tuan, menantu puan-puan, yang mengkafankan anak kita, yang menyembahyangkan anak kita, yang menggali lubang, yang memasukkan ke dalam kialahan anak kita, yang mentalkinkan anak kita, yang mendoakan setiap lepas sembahyang anak kita. Ini buku ni. Buku yang ketiga, tajuk dia Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga.
La haula wala quwwata illa billah. Macam mana saya boleh ada ilham tulis buku ni, tuan-tuan? Saya pun tak tahu macam mana datang ilham. Menulis buku tajuk dia Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Puan-puan bukan bidadari syurga, itu rendah. Puan-puan bukan ahli syurga biasa, itu rendah. Tapi puan-puan adalah ketua bidadari syurga. Siapa dia ketua bidadari syurga? Apa amalan ketua bidadari syurga? Apa kegemaran ketua bidadari syurga? Apa amalan malamnya, apa malam siangnya ketua bidadari syurga? Apa hubungan dengan suaminya ketua bidadari syurga? Apa hubungan dengan anak-anaknya ketua bidadari syurga? Apa hubungan dengan jiran tetangga dan sahabat andanya? Apa hubungannya dengan majlis ilmu? Allah semuanya kasih. Jadi tuan-tuan insya-Allah saya harap tuan-tuan boleh dapatkan QR code pun boleh, transfer pun boleh, tak ada masalah. Ambil dulu pun tak apa. Tuan-tuan bayarlah bila-bila. Tadi saya mengatakan sebahagian daripada kutipan ini dimasukkan dalam tabung komplek Al-Nus Khatimah. Tuan-tuan apa dalam 3 tahun ni tuan-tuan, Haji Muhammad yang saya sebut dia, dalam 3 tahun ni buku ni telah menjana pendapatan yang kita gunakan sekarang untuk membangunkan kompleks Al-Nus Khatimah 2.8 juta ringgit. 3 tahun 2.8 juta ringgit. Alhamdulillah. Inilah pemberian saya kepada agama. Inilah pemberian saya kepada umat. Dan semuanya tuan-tuan dibuat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya datang ni kerana Allah. Saya bagi ilmu kerana Allah. Apa saya nak datang kat sini tahu? Umur saya 76 tahun. Tuan Haji Muhammad, umur saya 76 tahun. 8 orang anak, 16 orang cucu. Apa reason saya nak datang kemari? Tell me, what reason do I have to come here to give lecture malam ni? Kan elok saya melayan cucu saya. Selesa, rumah saya pun selesa, tuan-tuan, selesa. Kenapa saya datang? Saya datang ni, saya nak jawab soalan Allah nanti. Hasan, kau ada ilmu, kau simpan saja ilmu kau. Tertutup pintu syurga kalau saya simpan ilmu. Balighu anni walau ayat. Sebarkan satu ilmu walaupun satu ayat. Sebarkan ilmu walaupun satu ayat. Okey. Saya nak menutupnya tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Sampai situ tadi kan. Kemudian tuan-tuan, Nick akan menyebut, melaukan ni. Kita punya Bilal ketiga orang kot. 4. Nanti kalau boleh tuan, yang bersama saya ni seorang Bilal namanya Ustaz Syukri yang mengajar azan. Dia boleh ada 11 lagu-lagu azan di 11. Kalau boleh kita boleh keluar di malam sikit, boleh. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh tak apa, kalau boleh kita dengar saja. Mana ada kot. Saya nak recommend lah. Saya dah dengar azan. Dia memang bersama dengan saya dah kan datang depan. Boleh lah. Tapi tak ada azan dan pada. Azan subuh pula dia datang nanti. Okey. Yang akhirnya tuan-tuan ya. Hayya 'alal falah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Pagi-pagi pukul 6:17 minit, hayya 'alal falah. Marilah kepada kejayaan hakiki. It is not a normal success. It is not a success. Sukses biasanya membuat waktu, membuat maksud, berjaya dalam hidup di dunia saja. Tapi bila kita sebut al-falah, kumpulan yang masuk dalam kumpulan al-falah disebut sebagai kumpulan al-muflihun. Orang yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Pagi-pagi pukul 6:70 minit, marilah kita berjaya di dunia, marilah berjaya di akhirat. Wahai Cik Bina, wahai Cik Adli, wahai Cik Muhammad, wahai Cik Nik, wahai Tuan Imam, marilah kita berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Tapi tuan-tuan, benda itu berlalu saja. Berlalu gitu saja. Tak ada apa pun yang termasuk dalam jiwa, dalam hati. Akhirnya subuh, as-salatu khairun minan naum. Saya nak tanya tuan-tuan, macam mana jawab dia kalau misalnya muazzin kata as-salatu khairun minan naum? Macam mana jawab dia?
Berapa orang yang tahu jawapan? Minta maaf tuan. Tuan dah jawab tadi. Tapi berapa orang yang tahu jawapannya? Sadaqta wa barrata ala dhalika minasyahidin. Saya dah test tuan. Tak tahu. Yang 70 macam saya pun tak tahu. Betul tuan, serius? Tak tahu. Okay. Jadi hayya 'alal falah. Saudara, kita nak gemakan nanti. Tuan nanti besok subuh kita nak gemakan sikit supaya tuan-tuan cahaya kepada kejayaan dunia dan akhirat sudah terbentang luas nur di angkasa raya, di setapak ganda. Kita kena buat ni. Guna surau yang cantik-cantik ni sampai 3 tingkat surau ni. Saya tengok melik-melik kita tiap dia. Takkan dah kita nak simpan surau yang macam ini? Nak simpan untuk hanya cicak-cicak saja yang semayang? Kita lah. Okay. Salatul khairun minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Okey. Akhirnya saudara yang bersedia, insya-Allah. Saya nak sentuh sikit tentang anak derhaka ni. Saya nak cadang. Boleh tak tuan-tuan ni? Pujuk anak kita. Pujuk anak kita baca buku ni 3 kali khatam. Buku ni ada 239 muka surat. 239 muka surat. Saya nak cadang. Anak yang berumur 13 tahun ke atas baca buku ni khatam 3 kali. Baca buku ni khatam 3 kali. Dengan mak bapak monitor, tengok, tanya tentang pembacaannya. Habis khatam 3 kali, anak kita berwajah baru, anak kita berkelakuan baru, anak kita senyumnya baru, anak kita khidmat kepada ayahnya baru, anak kita dah boleh cium tangan mak dan ayah, anak kita dakap mak dan ayah. Saya nak tanya puan-puan, when was the last time that your children kiss you? Bila hari terakhir anak kita cium kita? Tuan-tuan, bila? Inilah yang berlaku biasanya pada hari raya. Tuan-tuan tak tahu lah, kita ni sampai hari raya, tak sampai hari raya. Baju merah ni tak berapa nak sampai hari raya. Jadi tuan-tuan, okey, apa yang saya nak cerita tentang anak derhaka ni? Pertama, tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya tak mau sebut apa kedarakaannya. Saya dekat sini ada 21 contoh-contoh kedarkaan yang saya tak sebut malam ni. Mungkin bila-bila datang lain kali lah kita sikit-sikit. Saya nak cerita Quran lain kali datang nak cerita Quran. Apa ni Quran sebenarnya kan? Supaya tuan-tuan tak tinggalkan Quran dalam hidup. Tak tinggalkan Quran waktu pagi, tak tinggalkan Quran waktu malam, tak tinggalkan Quran hari Ahad, tak tinggalkan Quran hari Selasa. Nantilah bila-bila saya datang. Tapi apa yang saya nak sebut, bila sebut tentang anak derhaka ni tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan satu cara. Ulama-ulama dah susun macam mana kalau suami bengking, suami ganas, suami bengis, suami panas baran. Ada tak suami panas baran tu perempuan? Ada. Dekat sini ada tak? Ada. Saya tahu siapa. Dia lain. Dia punya kening dia tu lain. Saya belajar psikologi, kalau jadi tahu dah sikit kan. Yang baju megah ni pun boleh tahan juga. Okey. Saudara-saudara, suami bengis ke, isteri kita derhaka kepada suami, isteri kita tak peduli suami nak pergi kerja, isteri kita tak peduli nak lipatkan baju suami, nak letakkan baju suami di atas katil untuk dipakai. Tak kisah. Untuk itu, untuk anak-anak pula, Allah bergaduh adik-beradik. Yang perempuan tuan-tuan masuk bilik, habis sekolah masuk bilik, tutup bilik, entah apa dia buat dalam bilik kita tak tahu. Tuan-tuan terlentang pinggan mangkuk, dia basuh, dia tak basuh, dia makan, dia letak dalam seki.
Mak yang umur 67 tahun tu lah masuk pinggan dia. Jangan tuan-tuan, ini anak-anak derhaka ni. Kita tak tahu dalam bilik dia apa benda dia, gambar apa dia tengok, benda apa yang dia scroll dalam dunia Facebook, dalam punya berbagai Instagram, dalam berbagai YouTube ni, kita tak tahu. Ini anak-anak yang ada dalam rumah kita. Jadi macam mana tuan-tuan? Macam cara saya nak bagi satu cara. Besok pagi tuan-tuan mesti buat besok pagi. Apa dia? Anak yang berumur 13 tahun ke atas, yang sudah akil balik, bersama mak dan bersama ayah, anak laki-laki dan perempuan, besok pagi, rumah yang paling jauh daripada surau ni berapa jauh? Rumah yang paling dekat berapa dekat dengan surau? Rumah yang paling dekat orang Islam 10 meter je. Dalam pagar lah tu. Luar pagar 10 meter. 10 meter. Okey. Yang paling jauh, lebih kurang yang paling jauh, yang masuk dalam, katakan yang masuk dalam jamaah ni, jamaah yang paling jauh. Berapa paling jauh? Agak-agak naik motosikal berapa minit boleh sampai? Yang paling jauh 10 minit. Oh, jauh tu tuan. Jauh 10 minit tu. 10 minit nak sampai Taman Tun tu. Okey, tak kisahlah. Tuan, besok dengar ni. Ayah, mak, anak laki-laki, anak perempuan yang berumur 13 tahun ke atas, besok azan pukul 6.17 minit. Boleh tak besok sampai ke tempat solat ini 6.15 minit, 2 minit sebelum azan? Semua sekali turun, mesti semua turun. Kan saya kata tadi, ayah saya umur 6 tahun. Ayah saya bawa saya ke masjid 5.30. Dia ketuk pintu, semua kena jaga. Tuan, jadi ilmu itu saya nak sampaikan kepada tuan. Alhamdulillah lah. Minta maaf tuan. Saya dengan adik-beradik saya beres tuan. Quran beres, sembahyang beres. Betul tuan. Semua boleh jadi imam. Semua boleh jadi imam. Sampai peringkat itu tuan, semua boleh jadi imam. Jadi tuan-tuan, insya-Allah besok pagi apa nak buat? Datang kemari, start motoka yang tadi, yang 10 minit tadi, dekat-dekat Taman Tun dah tu. Start kereta, masuk 4 orang anak dengan mak dan ayah, datang di sini 5 minit atau 2 minit sebelum azan. Duduk sini. Azan saja pertama kalinya anak kita. Dan pertama kali ni isteri kita atau suami kita barangkali sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Usolli sunat subhi rakaataini ada adillah ta'ala. Sembahyang sunat subuh 2 rakaat kerana Allah. Apa dia fadilat sunat subuh 2 rakaat? Sunat subuh 2 rakaat. Apa fadilat dia? Fadilatnya puan-puan, sembahyang sunat subuh 2 rakaat, fadilatnya, kontennya, value-nya, nilainya bersamaan dengan dunia dan seisi-isinya. Bayang kita tak sembahyang sunat subuh, dah umur 42 tahun tak sembahyang sunat subuh, berapa banyak hilang dunia dan seisi-isinya. Habis sembahyang, kita kalau boleh anak kita yang tu anak kita umur 14 tahun 5 tahun letak dekat sop pertama ni. Kalau tidak, anak kita sampai mati tak pernah duduk di sop pertama, berdiri di sop pertama. Ajar dia sop pertama lebih baik daripada sop kedua, sop kedua lebih baik daripada sop ketiga, sop ketiga lebih baik sop empat. Yang terbaik sekali di belakang imam. Terbaik. Okey. Imam pun tak tahulah, imam depan orang kan. Kalau Imam Zahri lagi, Imam Zahri lah. Imam Zahri baca tadi sudah bagus bacaan ni, seronok saya tadi dengar. Bila Imam Zahri baca Fatihah, waladdallin, Imam Zahri sebut amin. Makmum kata apa? Makmum kata apa? Amin. Tuan-tuan nak tahu, hanya subuh saja. Makmum kata amin. Amin makmum, amin tuan-tuan tu disambut oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Malaikat Allah. Jadi Muhammad, malaikat Allah sambut dia punya amin. Malaikat kata
kata amin. Selepas malaikat menyebut perkataan amin, malaikat menyebut di hadapan Allah, wahai Allah, ampunkan dosa-dosa mereka, ampunkan dosa-dosa mereka. Dosa Hasan Ali yang bertapuk-tapuk ni, malaikat minta kepada Allah, ampunkan dosa Hasan Ali. Tanda ke tuan-tuan? Ruginya kita, ruginya kita. Habis tuan, Nabi dah 9-10 balik, tuan dengan anak-anak pergi ke belakang sikit. Apa nak buat? Satu acara kita buat. Mak bapak duduk, mak dulu, bapak di sebelah kiri, mak di kanan. Anak kita yang 4 orang tadi datang, tuan-tuan, ikut susunan, ikut dia punya umur. Yang tua di depan, yang berdua tua di belakang, yang paling muda di belakang. 4 orang. Apa nak buat? Jumpa mak dan jumpa ayah, 5 perkara kena buat. Kejap dulu kat surau ni. Kat rumah nanti tak buat, nanti kat rumah. Seorang nak pergi bilik air, seorang nak kencing, seorang nak berak. Buat kat surau ni. Pergi satu tempat kat bucu sana. 5 perkara nak buat dengan mak. Pertama, salam mak. Salam. Salam tu salam. Kalau mak bagi dua satu tangan, anak pegang 2 tangan. Sunnahnya, mak pegang 1 tangan, anak pegang 2 tangan. Anak melebihi kasih kepada mak. Lepas salam, cium tangan mak. Sekali lagi saya nak tanya puan-puan di belakang, when was the last time that your children kisses your hand? Bila? Salam, cium tangan, lepas tu peluk tubuh mak erat-erat, sebelah kanan dan sebelah kiri. Peluk mak kita, peluk ayah tu. Tak pernah peluk ayah tu, tak pernah peluk ayah tu. Kalau ayah menolak, tarik dia. Serius tuan-tuan, saya nampak ayah tak selesa, ayah yang tak selesa. Macam mana tu? Peluk ayah, peluk mak, lepas tu cium dahinya. Pasal apa cium dahi? Simahu fi wujuhihim min atharis sujud. Di dahi-dahi mereka nampak tanda-tanda mereka sujud menyembah Allah. Itulah di antara tanda Nabi mengenal mereka sebagai umat Muhammad di pada mahsyar nanti. Cium dahi mak ni, cium dahi mak. Yang kelima, kat surau lagi sebelum balik, bisik di telinga mak sebelah kanan 10 kali, ulang 10 kali, ulang 10 kali, 2 kali nak dibisik. Pertama, ampun mak, ampun mak, ampun mak, ampun. Pegang mak tu, kerat tangan tengah penuh tadi, dengan telinga sebelah kanan. Ampun mak, banyak dosa dengan mak, ampun mak. Lepas 10 kali, sebutkan mak. Saya sayang mak, I love you mama, I love you mama. Saya sayang mak. Buat tuan-tuan. Buat. Saya buat dengan anak saya. Buat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buat cara yang macam itu, saudara, macam overnight satu perubahan berlaku dalam rumah kita. Perubahan suami, perubahan isteri, anak laki-laki, anak perempuan. Dan kalau ini menjadi budaya turun subuh di surah Al-Taqwa, istaghfar kada. Inilah permulaannya, insyaAllah, lembaran baru bagi tahun 2024 ini, insyaAllah. Jadi yang berbahagia Tuan Haji Muhammad, saya rasa begitulah lebih kurang ceritanya. Kita nak doa sikit ni, boleh doa sikit ke? Haji, biasa doa sikit. Boleh doa sikit. Ada masalah doa kat sini. Mana tahu kuku ada pula menantu ayam pink kat sini. Okey, kita doa sikit, kita terangkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
sayyidil awwalin wal akhirin wa radallahu tabaraka ta'ala kullu sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis ini adalah kami diletakkan di taman surga, taman surga kan kami nanti, wahai Allah. Taman surga kan jatuh kuasa suram ini, wahai Allah. Taman surga kan ahli-ahli yang datang ini, wahai Allah. Taman surga kan teman-teman yang sentiasa memakmurkan suram ini, wahai Allah. Taman surga kan teman-teman yang datang yang tidak datang ke masjid ini, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis ini disebutkan bin maghfirah, majlis pengampunan, ampunkanlah dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Kami tak boleh mati membawa dosa-dosa ini, wahai Allah. Kami tak boleh masuk ke kubur dengan dosa-dosa ini, wahai Allah. Kami tidak boleh dibangkitkan kepada mahsyar dengan dosa-dosa ini, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis ini adalah majlis Engkau akan memuliakan sebutan hidayah, dimasukkan dalam hati kami. Masukkan hati kami sebutan hidayah, wahai Allah. Kami memerlukan sebutan hidayah untuk hidup, wahai Allah. Isteri kami memerlukan sebutan hidayah. Suami kami yang kami sayang, kami cinta, memerlukan sebutan hidayah. Anak laki-laki kami memerlukan sebutan hidayah. Anak perempuan kami memerlukan sebutan hidayah. Abang, kakak dan adik kami memerlukan sebutan hidayah. Dan khususnya ibu dan ayah kami memerlukan sebutan hidayah, ya Allah. Ya Allah, biarlah kami hidup dengan hidayah. Kami dituakan dengan hidayah. Kami disakitkan dengan hidayah. Kami nazak dengan hidayah. Kami mengakhirkan hayat dengan hidayah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis ini merupakan majlis memberikan kekuatan untuk kami bekerja untuk agama Engkau, ya Allah. Kuatkan kaki kami, wahai Allah. Kuatkan tangan kami dan anggota-anggota badan kami, wahai Allah, untuk melangkahkan kaki, untuk meletakkan Islam ke mercunya. Kami nak menjadi penyebab-penyebab Islam diletakkan ke mercunya. Kami nak menjadi penyokong-penyokong Islam untuk meletakkan Islam ke mercunya, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Engkau lah. Kalau majlis ini, wahai Allah, majlis akan menjadi silaturahim di antara kami. Kau datangkan malaikat untuk satukan hati kami, wahai Allah. Datangkan malaikat untuk ikat hati kami, wahai Allah. Datangkan malaikat untuk menjalin hati kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau majlis ini artinya majlis akan menjadikan tapak untuk kami berbimbing-bimbing tangan dengan anak istri memasuki surga Engkau, wahai Allah. Surgakan kami, wahai Allah. Matikan kami dengan ke surga Kau jadikan kepada kami. Istri kami yang kami sayang ahli surga, wahai Allah. Suami kami yang kami sayang ahli surga, wahai Allah. Anak laki-laki kami ahli surga, wahai Allah. Anak perempuan kami ahli surga, wahai Allah. Jiran tetangga dan sahabat kami menjadi ahli surga, wahai Allah. Dan seluruh umat Muhammad ini menjadi ahli surga, wahai Allah. Akhirnya, wahai Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kalau ketika ini Kau memerintahkan malaikat untuk menuliskan nama-nama ahli surga, masukkan nama kami dalam sedara itu, wahai Allah. Masukkan nama istri kami yang kami sayang, kami cinta, kami kasih. Masukkan nama anak-anak kami dalam sedara ahli surga. Kalau ketika ini Kau memerintahkan malaikat menuliskan nama-nama ahli neraka, jangan ada nama kami dalam sedara itu, wahai Allah. Jangan ada nama kami dalam sedara itu, wahai Allah. Jangan ada nama kami dalam sedara itu, wahai Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Khusus untuk teman-teman di Palestina, teman-teman di Gaza, wahai Allah, segerakan kemenangan kepada mereka, wahai Allah. Segerakan kemenangan kepada mereka, wahai Allah. Sebagaimana Kau memenangkan tentera Badar, Kau datangkan malaikat-malaikat membantu tentera Badar, wahai Allah. Datangkan malaikat untuk membantu tentera supaya teman-teman kami, wahai Allah, di Gaza dan di Palestina
mempunyai kemenangan total untuk mematikan, menghancurkan kumpulan Zionis Israel. Ya Allah, Engkau lah yang menentukan yang terbaik untuk kami semua. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, ini satu saja yang saya lupa, tuan-tuan. Di sini dekat, tuan-tuan, kita ada namanya nak bantu komplek Anjung Husnul Khatimah ni berterusan, tuan-tuan. Saya memerlukan, tuan-tuan, bukan bantuan kutipan derma-derma. Kita tak boleh sepanjang masa menderma. Maka kita tubuhkan yang ini. Dekat sini, tuan-tuan, dekat PB128 ni. PB128 ni sebelah Columbia ni, hospital ni. Tuan-tuan pergi, tuan-tuan, tingkat yang pertama namanya ada Sabha Physio Rehab Center. Tuan-tuan yang sakit otot, sakit lutut, slip disc, sakit sendi, tuan-tuan kecederaan, stroke, baru habis daripada heart attack, tuan-tuan ada migraine, tuan-tuan ada sengal-sengal badan, sengal-sengal pinggang, sengal-sengal kaki, sengal-sengal apa pun, kita ada 3 orang pakar kat situ, tuan-tuan. Datanglah, tuan-tuan, call. Siapa ada yang memerlukan perkhidmatan yang sedemikian, tuan-tuan call, tuan-tuan. Namanya Sabha Physio Rehab Center. Sebelah, betul-betul sebelah dengan Columbia Hospital ni. Daripada sini agak-agak ni dalam berapa minit Columbia Hospital daripada sini? Tak sampai 5 minit. Tadi 10 minit kita betul. Traffic light, okey. Tuan ambil ni. Ambil ni nanti, tuan. Ambil ni nanti, gunakan call untuk mendapatkan khidmat nasihat dan boleh pergi ke tempat itu nanti, insyaAllah. Jangan lupa, tuan-tuan puan, sebarkan seramai banyak-banyaknya. Tuan-tuan bagikan nombor, tuan-tuan dah tulis nombor telefon tadi, nama dan nombor telefon. Tak ada paksaan. Saya akan hubungi tuan-tuan puan dengan memberikan beberapa perkara. Tuan-tuan simpan, bukan simpan, tuan-tuan edar. Tuan-tuan edar ke seluruh forward. Inilah dakwah kecil yang tuan-tuan kena laksanakan. Tuan-tuan buat ini, anak orang tu buat, mengalir pahalanya kepada tuan-tuan. Cucunya buat, mengalir pahalanya kepada tuan-tuan. Cicitnya buat, mengalir pahalanya kepada tuan-tuan. Inilah namanya amal jariah yang perlu dilakukan, insyaAllah. Ini kita punya tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Siapa yang belum tulis lagi, tak ada paksaan. Siapa yang belum tulis lagi, tulislah nama dengan nombor telefon. Siapa yang tak perlulah, tak apa. Hanya telefon yang ada menggunakan WhatsApp. Tak ada WhatsApp, tak boleh, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah cukup setakat itu. Buku-buku semua ada di luar. Tuan-tuan dapatkan, insyaAllah. Tuan-tuan brosur ni Kompleks Anjung Husnul Khatimah, ambil dan baca, jangan buang. Satu ni harga dia, tuan-tuan, 28 sen satu. 28 sen. Jadi tuan-tuan janganlah buang. Kalau tuan-tuan ambil, kalau tuan tak ada, tinggalkan dekat situ, jangan buang, tuan-tuan. Tolong, saya tak izinkan tuan-tuan buang ni, tuan-tuan. Ini berharga untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, cukup setakat itu. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.